Kebimbangan saya satu saja. Masalah yang kita ada ini tidak selesai. Masalah ini akan jadi terus besar dan besar. Saya tak bimbang sedikit pun yang kalau beginilah cara UMNO, orang nak masuk pilihan raya, ekonomi teruk, mata wang jatuh paling buruk, harga barang naik mendadak, langsung dia tak sentuh. Menteri Kewangan dia tak sebut, Perdana Menteri dia tak sebut, Presiden UMNO langsung tak nak pergi dekat. Dia hanya fikir satu benda saja, menangis. Orang nak masuk negara tengah teruk ni, dia tak bimbang langsung pasal rakyat ni. Sombongnya dia yakin orang Melayunya akan tetap sokong dia, hidup susah macam mana pun. Dia sekarang ni tengah cerita sedih, Najib masalah makan ubat. Allahu Akbar. Saya dulu ada jawatan besar dalam Pharma Niaga. Pharma Niaga ni adalah syarikat ubat farmaceutical paling besar di negara ini. Dia ada dua jenis, bukan dua jenis, dia ada dua kategori ubat. Satu yang dia panggil ubat patented. Maksudnya ubat itu mempunyai jenama tertentu yang orang lain tak boleh nak ciplak jenama dia. Tapi boleh saja ubat itu tak pakai jenama itu, dijenamakan benda lain, tapi ubat tu ubat yang sama. Ubat tu nama apa? Ubat tu nama generik. Jadi ubat ada dua jenis. Ubat nama generik satu, ubat nama patent. Saya bagi contoh tak? Kalau kita pergi ke hospital kerajaan, demam, minta Panadol, doktor bagi apa dia? Doktor bagi ubat KK, yang putih KK. KK itu Kementerian Kesihatan. Itu Panadol lah. Ramuan ubat dalam KK itu sama dengan ramuan ubat dalam Panadol. Cuma Panadol ni ubat berjenama, jadi dia ada nama Panadol. Yang ubat KK tu jenama dia KK, ubat sama. Kalau beli memanglah Panadol lagi mahal daripada KK. Sama yang berlaku dengan Najib. Masalah dunia, Najib ubat bertukar. Gila kau, mak aku sakit daripada dulu, tukar ubat tak ada masalah pun, asalkan ubat yang sama. Orang tengah kecoh satu dunia ni pasal ekonomi dunia terbantut, pasal kemungkinan ekonomi dunia meleset tahun depan yang akan kena kepada rakyat negara kita. UMNO bimbang bergaduh pasal apa? Dia bergaduh pasal Najib tak dapat ubat mahal dia, walaupun ubat tu ubat yang sama saja. Berapa orang menteri yang menjawab? 2 orang menteri menjawab. Perdana Menteri kata kita kena bagi layanan yang baik kepada banduan-banduan. Aku dulu jadi banduan jap tak dapat layanan baik pun. Tapi sebab Najib, Perdana Menteri, soal harga barang dia tak sebut, soal ekonomi dia tak sebut, soal rasuah dia tak sebut. Dia sebut apa? Soal banduan kena jaga dengan baik. Seorang lagi menteri, dia terpaksa jawab lah, KJ lah, Menteri Kesihatan, terpaksa terangkan, tak, ubat tu ubat sama. Tapi sebab yalah bila dah masuk dalam penjara, dia kena pakailah ubat yang Kementerian Kesihatan bagi. Kementerian Kesihatan takkan nak pakai duit peruntukan rakyat beli ubat yang mahal-mahal sebab jenama, sedangkan ubat tu ubat yang sama. Sebab tu dia bagi ubat generik kepada Najib. Tapi nampak tak? Orang tengah sibuk pasal semua ni, dia sibuk pasal Najib punya ubat. Kemudian orang tengah sibuk pasal segala benda, dia sibuk pasal apa? Rosmah rindu dekat Najib. Rosmah rindu dekat, ya faham lah, rindu lah, tahulah kan. Tapi yalah, biasalah semua orang rindu merindu. Anak aku pun rindu kat aku, tak ada lah jadi masalah negara. Lain kali kalau takut isteri rindu, jangan sakau duit, kan senang. Jangan ambil duit ni yang wakil-wakil rakyat ni. Kalau takut nanti anak bini kamu risau kat kamu, jangan makan duit. Kalau makan duit kamu duduk dalam penjara. Jadi macam tu lah. Sedang kita berdepan dengan semua ini, itu yang UMNO lah.
PAS saya ada lah. Dia sekarang sibuk soal UMNO, tolonglah aku. Kau buat macam mana pun kat aku tetap sayangkan kau. Soal banjir kau, walaupun menteri dia menteri banjir. Soal elektrik ke, soal harga tenaga naik, walaupun menteri dia menteri yang bertanggungjawab pasal tenaga, satu patah dia tak sebut sekali. Sebab tu saya kata, saya tak bimbang sangat kalau kawan-kawan di Johor, kalau keputusan pilihan raya yang lepas itu nampak sangat menyebelahi UMNO Barisan Nasional. Sebab rakyat tak bodoh. Dan UMNO kalau dia terus nak bodohkan rakyat, silakan. PAS kalau dia terus nak bodohkan rakyat, silakan. Bersatu kalau dia terus nak bersembunyi konon dia lagi suci daripada UMNO, silakan. Sebab baru-baru ini saya sebut pasal menteri bersatu seorang, yang pasal kapal perang kan Johor kan? Banyak lagi tak keluar, tak apalah, pilihan raya kan. Cerita kepada semua yang bernama Zainab, bukan kamu ya, minta maaf. Ada yang nama Zainab kat sini, bukan kamu. Kita tahu Zainab yang mana. Kalau bersatu rasa dia suci, dia ni hebat, baik berbanding dengan UMNO, sila, tak apa. Sebab cerita Latif tak habis lagi. Lepas ini keluar lagi cerita seorang lagi pimpinan kanan daripada Bersatu. Tunggu. Masalah saya ialah bila polis ambil telefon dulu, saya tak boleh nak masuk Facebook. Jadi tak boleh pergi letak kat Facebook lagi. Sekarang sedang usahakan untuk dapat balik Facebook. Dapat je balik Facebook, kita akan tunjukkan balik satu persatu. Yang konon lompat daripada UMNO masuk Bersatu ni, yang konon diorang ni bersih dan suci, Melayu yang tak sama macam UMNO, 2 kali 5, 5 kali 2 yang saudara-saudari. Masa dalam UMNO pun dia sakau, dia masuk Bersatu pun dia sakau juga. Jadi akhirnya rakyat cerdik, dia tahu kalau UMNO kerja dia menangis mula untuk Najib, kemudian menangis untuk Rosmah rindu Najib, kebetulan Najib nak minum kopi, lepas ni cerita pula pasal Zahid nak masuk penjara, menangis lagi. Rakyat susah macam mana pun, kerja dia menangis saja. PAS tak ada dah cerita berjuang, cerita untuk bantu rakyat, islah, untuk kita kebaikan, tak menang pun tak apa, asalkan dapat pahala. Tak ada dah saudara-saudari. Asalkan dapat kekal jawatan menteri. Kalau kena ludah dengan UMNO pun, ludahlah, aku sanggup setia. Lepas yang ada sekarang. Bersatu kita tahu sama 2 kali 5, 5 kali 2 dengan yang ada. Akhirnya kalau kita dalam Pakatan Harapan PKR terus tumpu mencerdikkan rakyat tentang masalah-masalah yang rakyat ada ni, saya yakin saudara-saudari, mari pilihan raya umum yang akan datang, insya-Allah negeri Johor akan mencetus sekali lagi perubahan kuasa di Putrajaya seperti mana yang Johor telah buat tahun 2018. Sebab keadaannya ialah orang biasa sedar masalah yang berlaku. Saya mengikuti dengan dekat keadaan bagaimana rakyat merasakan ekonomi ni menekan ataupun tidak. Tiap-tiap bulan kita tanya rakyat dekat bawah, adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi kamu sekarang? Adakah kamu rasa keadaan ekonomi kamu sekarang lebih baik tahun ini sekarang berbanding tahun lepas? Adakah kamu rasa keadaan ekonomi kamu dalam 1 tahun akan datang itu lebih baik daripada keadaan kamu sekarang? Saya tanya soalan ini tiap-tiap bulan daripada Julai 2016. Saya nak beritahu kawan-kawan dekat Simpang Renggam, bila kita kata harga barang naik, bila kita kata rakyat tertekan, itu bukan kita pandai-pandai buat sendiri, bukan pandai-pandai kita reka. Itu berdasarkan kepada maklum balas rakyat tiap-tiap bulan. Sebab bulan lepas Ogos, ni September ni, bulan lepas Ogos, bila kita tanya adakah kamu berpuas hati dengan kedudukan ekonomi kamu, saya nak tahu berapa? 4 daripada setiap 5 orang rakyat Malaysia yang ditanya
Mereka mengatakan saya tidak berpuas hati. Masa pilihan raya Johor hari itu, bila kita tanya soalan yang sama kepada pengundi-pengundi di Johor, 6 daripada 10 tidak berpuas hati. Tahun 2018, masa rakyat menjatuhkan Najib ramai-ramai, soalan yang sama kita tanya, 6 daripada 10 tidak berpuas hati. Maknanya apa dia? Keadaan ekonomi rakyat ni, soal gaji, soal tak ada kerja, budak-budak keluar universiti menganggur, buat kerja yang tidak setimpal dengan kelulusan mereka, soal mata wang. Keadaannya sekarang ini lebih teruk daripada semasa Najib kalah 2018 dulu. 2018 dulu hanya 6 daripada 10 kata tak puas hati. Lani ni bulan lepas Ogos, 4 daripada 5 ataupun 8 daripada 10, saudara-saudara. Sebab itu saya, yalah, orang UMNO kata saya buat ramalan. Memanglah aku buat ramalan sebab berdasarkan kepada maklum balas rakyat. Saya kata saya tak bimbang UMNO akan runtuh 5, 6, 7 tahun akan datang sebab begini. Masalah rakyat akan terus rumit.